Bismillah. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam poin Cikgu Fika. Okey, jom kita pergi kepada bab 2, kertas 2, bahagian B, sejarah tingkatan 5. Okey, untuk sejarah tingkatan 5 bab 2 ini kita akan melihat berkaitan perlembagaan. Okey, jadi jom kita lihat. Let's go. Okey, ini adalah soalan yang sering kali ditanya. Okey, berkaitan soalan sejarah. Okey, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe channel ini, okey, untuk mendapatkan lebih banyak lagi poin-poin penting dalam kertas 2, terutamanya bahagian B. Okey, jadi berikan penjelasan anda. Jadi 8 markah di situ. Lihat murid-murid 8 markah. Jadi mari kita lihat apakah penjelasan kita. Jadi untuk jawab soalan ini, jawab dalam bentuk esei lah. Okey, jawab penjelasan kita ni apa. Jadi jom kita lihat 4 bahagian ini yang telah cikgu pecahkan tahun 1877, tahun 1946, tahun 1948 dan terakhir sekali tahun 1957. Sebab soalan minta dari tahun 1877 hingga tahun 1957. Jadi tahun 1877, apa poin penting di situ? Poin penting adalah mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak telah diadakan. Okey, mesyuarat, ingat poin ini, mesyuarat pertama MPA, Majlis Negeri Perak diadakan. Okey, apa huraiannya? Apa huraian? Okey, bagi jawapan ini, huraiannya adalah untuk menjadi titik tolak. Okey, titik tolak. Okey, kepada apa? Kepada pembentukan undang-undang N. Okey, undang-undang negara. Titik tolak kepada undang-undang negara. Okey, sebab itulah diwujudkan mesyuarat ini untuk menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Dan di mana digubal? Digubal di negeri Perak. Okey, ingat poin itu. Sebab itu dibuat mesyuarat di Perak, dikenali namanya sebagai Majlis Negeri Perak. Okey, seterusnya kita lihat pula tahun 1946. Ada apa tahun ini? Tahun ini 3 undang-undang digubal. 3 undang-undang itu apa? Pertama adalah undang-undang di NNS. Apa itu NNS? Negeri-negeri Selat. Okey, ingat poin ini. Undang-undang di negeri-negeri Selat digubal. Okey, siapa yang gubal? Okey, oleh MUN. Apa MUN itu? Majlis Undangan Negeri, ataupun hari ini dikenali sebagai DUN. Okey, Dewan Undangan Negeri. Tetapi dulu pada tahun 1946 dikenali sebagai Majlis Undangan Negeri. Jadi 3 undang-undang digubal pada tahun 1946. Apakah itu? Undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Seterusnya, yang kedua. Okey, apa pula? Yang kedua adalah NNMB. Ingat poin ini? Apa itu NNMB? Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh siapa? Kalau tadi negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri,
negeri-negeri Melayu Bersekutu pula digubal oleh Majlis MP lah. Okey, Majlis Persekutuan. Majlis Persekutuan. Okey. Last, undang-undang yang ketiga adalah undang-undang, kalau tadi negeri-negeri Melayu bersekutu, jadi undang-undang yang ketiga adalah TB lah, cikgu letak. Okey, point tidak ataupun tak bersekutu ataupun tidak bersekutu. Digubal oleh siapa? Digubal oleh MN. Okey, MN, Majlis Negeri. Okey, Majlis Negeri. Jadi cikgu ulang semula. Kalau undang-undang NNS digubal oleh MUN, apa itu? Majlis Undangan Negeri. NNMB, negeri-negeri Melayu Bersekutu pula digubal oleh Majlis Persekutuan, dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula digubal oleh Majlis Negeri. Gubal apa? Undang-undang. Okey, itu yang berlaku pada tahun 1946. Seterusnya tahun 1948, PPTM. Apa itu PPTM? Ini pelajar-pelajar kalau tak tahu ni PPTM memang masalah lah. Sebab penting untuk pelajar tahu apa itu PPTM. Jadi PPTM itu apa rasa-rasanya? Apa itu PPTM? PPTM adalah apa? Tahu ke tak tahu? Pada 1946, apa yang berlaku? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, PPTM itu adalah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1946, ataupun kita singkatkan dia sebagai PTM. Okey, Persekutuan Tanah Melayu, PTM. Jadi inilah, pada tahun inilah, tahun 1946, okey, digubal satu perlembagaan, okey, ataupun satu perjanjian, iaitu dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, untuk membentuk sebuah persekutuan. Okey, membentuk sebuah persekutuan yang isi kandungannya apa? Yang isi kandungannya termasuklah P. Apa itu P? Pentadbiran dan kuasa. Okey, kuasa Raja Melayu. KRM lah, kuasa Raja Melayu. Okey, serta juga perundangan dan kewarganegaraan. Jadi ada 4 isi penting dalam kandungan perjanjian. Okey, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pertama adalah pentadbiran, kuasa Raja Melayu dikembalikan, perundangan dan kewarganegaraan. Okey, ingat poin itu. PK, RM, PK. Okey, seterusnya, pada tahun 1957, di situlah terbentuknya satu Suruhan Jaya Perlembagaan yang dikenali sebagai Suruhan Jaya RIT. Okey, yang kita gunakan sampailah sekarang sebagai asas perlembagaan. Okey, diperkenalkan ataupun dikuatkuasakan selepas kemerdekaan. Okey, pada tahun 1957, hari kemerdekaan kita. Okey, inilah undang-undang yang kita guna pakai sampai sekarang sebagai asas kepada perlembagaan negara hari ini. Okey, boleh faham? Okey, jadi cikgu rumuskan kembali. Okey, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula pada tahun 1977 hingga tahun 1957. Apa yang berlaku pada tahun 1877? Yang berlaku adalah mesyuarat. Okey, mesyuarat pertama, Majlis Negeri Perak. Okey, Majlis Negeri Perak diadakan. Mesyuarat tersebut dan menjadi titik tolak kepada apa? Kepada penubuhan
penubuhan satu undang-undang. Okey, undang-undang negara. Okey, undang-undang negara yang memastikan wujudnya undang-undang tersebut. Pada tahun 1946 diguballah 3 undang-undang, iaitu undang-undang di negeri Selat yang digubal oleh MUN, Majlis Undangan Negeri, undang negeri-negeri Melayu Bersekutu yang digubal oleh MP, Majlis Persekutuan, dan negeri-negeri tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Seterusnya pada tahun 1948, okey, terwujudlah satu perjanjian PPTM, okey, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang isi kandungannya menitikberatkan berkaitan pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Seterusnya pada tahun 1957 maka dicapailah satu keputusan, iaitu wujudlah konsep perlembagaan yang diambil nama sebagai Suruhanjaya Rit. Okey, Suruhanjaya Rit yang merupakan perlembagaan tertinggi dan menjadi asas kepada negara dan berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957. Itulah poin-poin bagi sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Jadi dapat tak 8 markah? Dapat, garanti dapat. Okey, jadi selamat mengingati poin-poin ini. Jangan lupa subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.